golongan-golongan tertentu tuan-tuan mengambil kesempatan. Orang macam Papa Gomo, hari-hari tuan-tuan menghasut orang Melayu. Padahal dulu masa dia bersama dengan Hamzah Zainuddin, bersama dengan Hishamuddin Turusin, saya nak beritahu tuan-tuan, apa dia tak kata terhadap Datuk Seri Najib? Dia balun kau-kau. Sama juga kita lihat Anwar Musa. Saya masih ingat saya bertanding ketika BN kalah. Saya adalah calon pilihan raya pertama yang bertanding dalam keadaan BN Parti Pembangkang. Saya bertanding di Sungai Kandis. Bila saya jemput Datuk Seri Najib tuan-tuan untuk berucap membantu saya berkempen, saya dipanggil oleh Tan Sri Anwar Musa. Tuan-tuan, saya dipanggil oleh Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri Anwar Musa question saya. Dia tanya saya, kenapa you libatkan Datuk Seri Najib dalam kempen pilihan raya ni? Kita ada peluang. Dia kata, dia beritahu ni, wallahi wa billahi wa tallahi, kita ada peluang, dia kata, untuk put aside Datuk Seri Najib ni, untuk terus tak payah lagi bicara tentang Datuk Seri Najib ni. Tetapi bila you panggil ni, hidup balik dia. Tuan-tuan, hari ni saya sedih lah sebab orang yang dekat dengan Datuk Seri Najib juga duk promote video Anwar Musa ni. Inilah pengkhianat yang membisikkan ke telinga Perdana Menteri sebelum ni supaya melengahkan pilihan raya sehingga kita kalah teruk tuan-tuan. Kalau kita buat pilihan raya selepas kita menang di Melaka atau selepas kita menang di Johor, kita kalah teruk macam ni ke tak tuan-tuan? Tentu tidak. Tetapi hari ini orang yang dekat dengan Datuk Najib boleh post video Anwar Musa, boleh post video Papa Gomo, boleh post video Atan Likas. Apa benda ni? Saya setuju dengan pandangan abang kita tadi. Sebenarnya saya lah antara orang yang paling kecewa sekali. Sebab bila kita berada dalam kerajaan, kita ada Perdana Menteri daripada UMNO, kita tak boleh nak beri keadilan. Datuk Seri Najib dia tak minta supaya dia dibenarkan untuk dibebaskan macam Lim Guat Eng. Kita tengok dalam kes Lim Guat Eng, mereka tukar ketua hakim negara, mereka tukar peguam negara, dia digugurkan kes tu. Datuk Najib tak minta digugurkan. Datuk Najib pun dia tak minta supaya semua charges ke atas dia tu digugurkan macam tu. Tidak. Dia cuma minta supaya dia dibenarkan, dibicarakan secara adil. Dia ada banyak apa yang dipanggil sebagai bukti-bukti baru yang boleh membantu dia untuk bebas. Tetapi malangnya saudara, bila pergi ke Mahkamah Rayuan, bila pergi ke Mahkamah Persekutuan, bukti-bukti baru ini tidak diterima. Dan kita juga tahu bahawa percubaan dia nak dapatkan Queen Counsel tidak direstui. Kemudian dia pakai lawyer tempatan pun. Bila dia pakai lawyer tempatan, malangnya pada ketika itu Perdana Menteri daripada UMNO, saudara, lawyer tempatan ni nak dapatkan 3 bulan untuk dia study. Sebab dokumen tu ada lebih kurang 30,000 muka surat tuan-tuan. Nak baca dan kemudian dalam masa yang sama nak study macam mana nak pertahankan Datuk Seri Najib. Itu pun tak kesampaian. Bila kalah di peringkat Mahkamah Persekutuan, Datuk Seri Najib mengemukakan apa yang dipanggil sebagai semakan kehakiman. Malangnya semakan kehakiman ni, daripada 5 orang hakim, 1 orang hakim saja memihak kepada dia. 1 orang hakim saja yang memihak kepada dia. Jadi kalau dia tak buat satu lagi semakan kehakiman, memang dia tak boleh dibebaskan mengikut cara mahkamah, melalui proses mahkamah, kecuali dalam proses pengampunan. Okey. Macam mana caranya untuk dia dapat keadilan dalam proses pengampunan tuan-tuan? Ialah melalui pengampunan diraja. Apa syarat untuk buat pengampunan diraja? Syarat ni kalau ikut Setiausaha Majlis Pengampunan Diraja, seseorang itu harus melalui tempoh hukuman 1/3
Macam Datuk Seri Najib dia kena 12 tahun, maka dia kena melalui 4 tahun penjara baru dia boleh memohon apa yang dipanggil sebagai petisyen pengampunan diraja. Tetapi selepas Datuk Seri Najib dijatuhkan hukuman 23 hari bulan Ogos tahun 2022, tuan-tuan, 3 hari bulan September, Datuk Seri Najib melalui lawyer dia, Tan Sri Syafie Abdullah, telah pun submit petisyen pengampunan. Baru-baru ni ada satu sidang petisyen pengampunan, tetapi kes Datuk Seri Najib belum dibawa. Belum dibawa. Walaupun ikut syarat tuan-tuan, saudara, kita perlukan tempoh 4 tahun. Tetapi di bawah Perlembagaan Persekutuan, perkara 40, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan, boleh pada bila-bila masa. Contohnya, tak lama lagi ni, ke bawah Duli Tuanku akan melepaskan kursi Yang di-Pertuan Agong. Dia akan kembali ke negeri Pahang. Jadi, occasion macam ni, saudara, akan membolehkan. Contohnya, tarikh 31 hari bulan Ogos. 31 hari bulan Ogos contohnya. Ini tarikh kemerdekaan, betul tak? Ini pun ada kemungkinan akan ada sidang pengampunan. Tak mustahil boleh berlaku. Itu sebabnya saya harap sahabat-sahabat, saudara, kita jangan berhenti berdoa setiap kali kita solat dan sebagainya. Jangan lupa berdoa semoga Datuk Seri Najib Tun Razak diberikan pengampunan. Daripada bahasa badan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak beritahu tuan-tuan, insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga dalam masa yang sama dia cuba memujuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tetapi kita jangan sesekali menekan, kerana hak ini ialah hak mutlak ke bawah Duli Tuanku. Kalau yang UMNO buat tu, saudara, banyak orang tafsir seolah-olah macam kita menekan institusi diraja. Sebenarnya tidak. Kita tak menekan institusi diraja. Kita merayu, kita hantar warkah rayuan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, merayu supaya Datuk Seri Najib diberikan pertimbangan untuk diampunkan. Ini kena jelas. Dan saya harap tuan-tuan teruskan juga usaha untuk merayu ni. Jangan habis kat situ je. Pimpinan kita akan daripada masa ke semasa, Datuk Seri Anwar pun dia akan mainkan peranan dia juga, kerana dia tahu dia pernah duduk dalam penjara, dia tahu rasanya macam mana azab duduk dalam penjara. Walaupun cantik macam mana penjara tu pun tuan-tuan, dia tetap penjara. Betul tak betul tuan-tuan? Jiwa tetap terpenjara. Tetap terseksa saudara bila berpisah dengan keluarga dan sebagainya. Jadi jangan kita lupa. Setiap kali kita berdoa, kita ingat dengan Datuk Seri Najib. Kerana jasa dia pada negara ni terlalu banyak tuan-tuan. Cuma masalahnya saudara, akibat daripada setengah-setengah daripada kita, bukannya yang dalam dewan ni, yang kat luar tu, tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada, Bila silap memangkah saudara, akhirnya semua haywire. Akhirnya semua rosak. Dan nak membetulkan kerosakan ini, bukan boleh betulkan dengan sekelip mata tuan-tuan. Ianya memakan masa. Ianya memerlukan proses pujukan, memerlukan proses beli jiwa dan sebagainya. It's not easy. Tidak semudah itu tuan-tuan. Cuma kalau dah ditakdirkan tiba-tiba Peguam Negara mengambil keputusan untuk mendakwa, contohnya Hakim Nazlan, tak mustahil tuan-tuan akan ada retrial ke atas kes Datuk Seri Najib. Tetapi mesti ada sesuatu yang berlaku. Sama seperti ini saudara. Dan ini saudara, kita doakan. Sebab banyak benda saya tak boleh nak cakap, tapi setakat itu saya mengharapkan supaya jangan kita lupa doakan. Kerana kalau nak ikutkan hati ni saudara, memang kita nak Datuk Seri Najib bebas sebelum pilihan raya. Saya boleh jamin, kalau Datuk Najib bebas sebelum pilihan raya,
Setidak-tidaknya Selangor, Negeri Sembilan dan juga di Penang confirm Kerajaan Perpaduan akan menang. Silap-silap air bulan, Kedah kita boleh dapat, silap-silap air bulan, Terengganu pun kita boleh dapat. Tetapi disebabkan kita masih lagi belum dapat nak membebaskan Datuk Seri Najib hari ini.